Halo, salam sejahtera. Selamat datang ke link saya. Terima kasih kepada pihak komiti ICOMA 2022 yang memberikan peluang untuk kami membentangkan artikel kami secara pembentangan selari online ini. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan saya bagi pembentangan di persidangan ini iaitu kesan pandemik COVID-19 kepada sosial dan komuniti, satu kajian kualitatif terhadap aktiviti keagamaan. Nah, kita tahu semasa COVID-19 baru-baru ini, ya semua aktiviti adalah dilarang kan, dan kita berada dalam keadaan PKP terutamanya di seluruh dunia ini. Okey, sebelum itu mari saya kenalkan, saya Peter Wu dan ini rakan-rakan saya ya. Uh, Ismail bin Makib, Sharon Kwan dan Muhammad Nur Azan. Kami semua ni adalah ahli akademik daripada Universiti Malaysia Sabah. Okey. Artikel ini adalah tentang apa yang saya bagi tahu tadi, tajuk itu tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap aktiviti keagamaan di salah sebuah negeri di Malaysia. So, fokus saya punya kajian kali ini adalah di beberapa daerah di zon merah, ya, seperti di Kota Kinabalu, Lahadatu dan daerah Tawau. Okey, sedikit latar belakang kajian, ya, kita melihat bahawa pandemik COVID-19 ini yang melanda bukan hanya memberikan implikasi kepada kesihatan dan juga ekonomi, namun ia sebenarnya juga memberikan implikasi kepada sosial dan juga psikologikal dari segi individu, dan malahan sebenarnya telah memberikan impak yang paling besar sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Okey, jadi sejarahnya ataupun latar belakangnya di Malaysia ni, ancaman COVID-19 ni bermula apabila negara jiran kita iaitu Singapura melaporkan kes import pertama mereka, ya. So pada 23 Januari tersebut ada kes positif yang pertama di republik itu, dan dari sinilah ya ada kenalan rapat dengan kes positif pertama itu, menyeberangi sempadan lah, mungkin mereka balik ke Malaysia ataupun mereka pergi melancong ke Malaysia, iaitu berada di Johor, dan di situlah kali pertamanya Malaysia merekodkan kes COVID-19. So, akibat daripada itu, satu daripada kesan itu, maka semua jenis aktiviti diberhentikan. Jadi yang termasuk dalam pemberhentian aktiviti ini semua bukan hanya kedai yang ditutup, bukan hanya sekolah, bukan hanya universiti, tetapi termasuk juga aktiviti keagamaan, kerana kita tahu bahawa ramai ataupun memang aktiviti keagamaan ini melibatkan ramai orang, ya, mereka berkumpul ramai-ramai. Jadi akibatnya di seluruh dunia berjuta-juta gereja dan masjid, rumah ibadat ditutup untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Sebab sekolah sudah tutup, universiti sudah tutup, kedai tutup, pusat membeli belah pun tutup. But anyway, ya, sepanjang masa tersebut, ya, sekolah masih diteruskan dengan cara online, universiti pun meneruskan aktiviti pembelajarannya dengan secara online, malahan bisnes juga berjalan seperti biasa melalui online dan dihantar oleh mereka yang telah diberikan kebenaran untuk menghantar. Namun kehidupan manusia memang diteruskan juga sepanjang COVID-19 dengan aktiviti keagamaan juga dilakukan secara dalam talian online, ya. So, kita mau melihat apa kesannya dan kita tengok bagaimana nanti. Okey, metodologi kajian. Kajian ini saya gunakan menggunakan metode kualitatif, iaitu menggunakan purposive sampling, dengan saya memilih responden daripada daerah yang terlibat dengan zon merah ni. Zon merah ni maksudnya yang memang ramai yang statistik menunjukkan positif tinggi, iaitu di daerah Kota Kinabalu, Tawau dan Lahadatu, ya. So, saya menggunakan kualitatif kerana saya ingin melihat kepada apa yang telah dinyatakan oleh responden tersebut. Dan kenapa purposive sampling? Kerana pada masa itu, ya, keadaan sumber sangat terhad, iaitu kita tidak dapat berjumpa dengan semua responden kita, dan saya telah memilih, ya, pemimpin agama di 3 daerah zon ini untuk diinterview, ya, dan antaranya saya mahu mereka yang telah berkhidmat lama, dan 6 orang telah sukarela untuk ditemu bual dalam kajian saya ini, ya.
Ini semua kerana faktor PKP, saya tidak dapat bertemu dengan mereka dan saya telah menggunakan teknik panggilan video melalui WhatsApp dan juga secara buat panggilan telefon directly kepada responden ini. Okey, hasil daripada kajian tersebut, hasil daripada temu bual yang saya lakukan secara panggilan telefon dan juga video WhatsApp, dapati bahawa kesan yang paling ketara berlaku apabila mereka penganut-penganut agama ini tidak dapat datang sembahyang di masjid, tidak dapat datang ke gereja, ya, perasaan sedih mereka itu adalah kerana mereka tidak dapat datang dan mereka rindu untuk datang ke masjid, rindu datang ke gereja, dan mereka sendiri juga risau ya dalam diri mereka sendiri sampai bila mereka akan berada dalam keadaan ini ya. Dan ini bukan satu cabaran, bukan saja kepada pemimpin agama, tetapi juga kepada penganut itu sendiri ya. Dan hasil dapatan kajian ini juga ada tema yang menyatakan bahawa pemimpin agama itu sendiri maupun dari pihak masjid, ya, pihak gereja, mereka begitu bersemangat ya memulihkan semangat kepada umat mereka masing-masing dengan cara meningkatkan rohani ya melalui ceramah-ceramah, saling mendoakan, dan bagi yang beragama Islam mereka mengadakan takzirah, dan bagi yang beragama Kristian mereka ada ritual khas ya kepada semua penganut masing-masing. Jadi walaupun dalam keadaan PKP ini aktiviti keagamaan masih diteruskan juga ya. Dan tema yang seterusnya ialah strategi yang telah digunakan oleh pemimpin agama semasa pandemik ini, iaitu mereka memastikan umat mereka masih menerima aktiviti keagamaan tapi dengan menggunakan teknologi media atas talian seperti menggunakan Facebook, YouTube, video dan gambar yang dihantar ya secara online kepada semua terutamanya penganut-penganut agama masing-masing. Okey, jadi hasil daripada kajian ini ya, kami sebagai kumpulan ini telah mendapati bahawa hampir semua pemimpin agama di negeri Sabah ini telah berusaha sebenarnya bersungguh-sungguh. Saya rasa bukan saja di Sabah ini ya, di seluruh tempat di Malaysia, di Indonesia dan juga di seluruh dunia ya, mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Meskipun semasa pandemik ini mereka juga sebenarnya diletakkan dalam keadaan larangan pergerakan ya, dan para pemimpin agama ini juga mau memastikan bahawa mereka dapat sampaikan segala ajaran mengikut agama masing-masing kepada penganut mereka agar setiap umat dapat mengikuti segala ajaran agama walaupun dengan keadaan tanpa kehadiran ke masjid dan gereja ya. Jadi di sini kita tahu bahawa mereka sebenarnya berusaha juga ya untuk memastikan bahawa aktiviti keagamaan ini dapat disampaikan. Dan hasil daripada kajian ini juga kami mendapati bahawa pemimpin agama juga menyuarakan agar penggunaan teknologi dapat dipertingkatkan lagi ya dari segi liputan dan keboleh capaian talian yang lebih baik, terutama di kawasan luar bandar. Ini bertujuan agar aktiviti kerohanian dan keagamaan dapat disampaikan ya tanpa ada gangguan, di samping dapat memberikan peluang kepada penganut-penganut yang tinggal di pendalaman dapat sama-sama mengikuti acara keagamaan. Ya, jadi dalam arti kata lain bukan saja dalam bidang pendidikan yang memerlukan capaian talian ataupun liputan internet yang lebih baik, dalam aktiviti keagamaan juga tidak dilupakan ya. Ini semua adalah untuk kebaikan manusia yang penting. Okey, dengan itu sekian saja pembentangan artikel kami dalam persidangan ICOMA 2022 ini. Sekian dan terima kasih.